Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Pertamanya terima kasih kepada semua rakan media yang datang pada tengah hari ini untuk sidang media Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. Sebelum saya memulakan PC saya pada tengah hari ini, ingin saya perkenalkan dulu timbalan pengarah saya, itu DCP Tuan Zainuddin sebelah kanan saya, dan sebelah kiri saya DCP Datuk Aziz, timbalan 2 Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. Sebenarnya yang saudara sedia maklum, di antara 21 hingga 23 Januari, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan juga Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik semua kontingen di Malaysia telah melancarkan operasi tapis khas di seluruh negara, dan dalam operasi ini melibatkan seramai 2,696 pegawai dan anggota JSJN yang terlibat dalam operasi ini. Dan dalam operasi ini juga sejumlah 367 sarang penagih dadah ataupun pot penagih dadah telah digempur ataupun telah dimusnahkan. Objektif utama operasi khas ini adalah untuk mengesan dan menangkap tokan-tokan dadah. Yang kedua, untuk memusnahkan pot-pot dadah, penagih dadah. Yang ketiga, untuk mengambil tindakan ke atas penagih-penagih dadah yang tegar. Yang keempat, untuk mengesan dan menangkap wanted person yang terlibat dalam berbagai kesalahan dadah. Dan yang terakhir, untuk mengambil tindakan pencegahan ke atas pengedar dadah yang telah dikenal pasti. Sepanjang operasi ini lancarkan selama 3 hari, seramai 5,446 orang telah ditahan dan diperiksa. Dan daripada jumlah tersebut, seramai 5,200 yang terdiri pada 4,987 lelaki dan 213 perempuan telah ditangkap atas pelbagai kesalahan melibatkan dadah. Kesemua yang ditangkap ini berusia di antara 13 hingga 60 tahun dan seramai 129 suspek adalah warga negara asing. Bagi kategori suspek yang tangkap pula adalah seperti berikut. Yang pertama, 942 tokan telah berjaya ditangkap, 2,893 penagih dadah dan 201 wanted person yang terlibat dalam berbagai kesalahan dadah kita telah tangkap. Untuk makluman rakan media juga, pecahan-pecahan tangkapan adalah seperti berikut, iaitu 204 di bawah Seksyen 39B yang akan membawa kepada hukuman gantung jika disabit, 76 ditahan di bawah Akta 39A bracket 2 atau dalam berbahaya juga, 441 di bawah Seksyen 39A bracket 1, 1,146 di bawah Seksyen 12 2 iaitu memiliki dadah, 50 melibatkan tangkapan di bawah Seksyen 6 atau dalam budaya ini melibatkan ganja, tuan-tuan, dan 169 ditangkap di bawah Seksyen 30 bracket 3 ini melibatkan ketum, tuan. Dan 223 kita tahan di bawah langkah-langkah perjalanan khas ataupun LPK. Dan yang menarik, tuan-tuan, seramai 637 kita tangkap di bawah 39C. Yang ini yang melibatkan penagih-penagih tegar ataupun penagih-penagih yang berulang, tuan. Dalam operasi ini juga sejumlah 212 kilogram dadah dan 1,199 liter pelbagai jenis dadah telah menjadi rampas. Nilai keseluruhan RM3.5 juta. Pelbagai dadah lah, heroin, syabu, ketamin dan sebagainya. Turut dirampas adalah dalam operasi dah sepucuk pistol, revolver .38 beserta dengan 3 butir peluru, 1 laras senapang buatan sendiri dan 1 laras senapang buatan sendiri di Negeri Sembilan dan 1 lagi di Sarawak, tuan. Yang pistol tadi kita rampas di Perak. Pada masa yang sama kita juga telah mengambil tindakan di bawah Akta dan Bahaya Pelucutan Hak, tuan, di mana berbagai aset telah dirampas bernilai RM2.3 juta, tuan. Termasuklah wang tunai, barang kemas, motorkar, motosikal dan sebagainya. Dan nilai keseluruhan dadah, rampasan dadah dan sitaan adalah RM5.9 juta.
Setelah perbincangan bersama YB Datuk Seri MDM dan juga YDH Tan Sri IGP, telah bersetuju agar op tapis khas ini dilancarkan sekurang-kurangnya sebulan sekali di semua kontingen, di samping program jihad dadah supaya impak dalam mementeras ancaman dadah di kalangan masyarakat lebih berkesan. Jabatan Serta Jenayah Narkotik juga berharap masyarakat akan terus menyalurkan maklumat berkaitan dengan aktiviti-aktiviti dadah yang berlaku di sekeliling mereka, dan maklumat ini boleh disalurkan melalui hotline KSJN talian 012 208 7222. Itu saya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada beberapa persoalan. Lagi. Dia banyak tuan-tuan. Kalau kita tengok pecahan ni yang paling banyak sekali di lingkungan 41 hingga 60 tahun tuan-tuan. Sampai 1427. Itu yang paling banyak. Yang 13 tahun tu ada 2 orang. Yang umur 14 hingga 18 ada 74 orang. 19 ke 24 518. 25 ke 29 tahun 886. 35 ke 40 1186. 41 ke 60 1427 dan 60 ke atas ada 83 orang kita tangkap. Campur, ada penagih, ada tokan. Selangor dekat ni. Yang paling banyak Selangor ya. Detail ni tuan-tuan nanti kita akan salurkan. Kalau yang detail tuan-tuan ni saya akan salurkan kemudian. Kalau tak saya Selangor tuan. Yang underage tu masih bersekolah lagi ke ada tentang mereka tu? Yang mana? Underage tu. Ada yang sekolah lagi ke dalam mereka tu? Saya akan bagi kemudian, saya akan cek dulu. Yang paling banyak serbuan tuan-tuan di Selangor. Yang port dadah ada 69 yang kita buat serbuan di Selangor. Yang kedua yang paling banyak Sabah 57. Yang 13 tu penagih bukan tokan. Yalah dadah ni kalau kita lihat sejak 19 Februari 1983 telah diisytiharkan sebagai musuh nombor 1 negara. Sekarang dah 39 tahun kalau tak silap saya. So dadah masih lagi merupakan isu utama musuh nombor 1 negara lah. Sebab tu kita dalam konteks dadah ni bukan sahaja polis yang terlibat. Kita ada juga agensi-agensi lain yang terlibat seperti AADK, pemadam dan juga NGO-NGO yang terlibat. Bagi memastikan isu dadah ini dapat dibenteras secara tuntas dan secara holistik. Macam polis ni kita tumpukan kepada operasi penguatkuasaan. Macam kita pengedaran, pemprosesaan dadah, pengedaran dadah itu memang core business Jabatan Jenayah Narkotik, khususnya Jabatan Narkotik untuk mengatasi masalah dadah. Tapi yang selebihnya tuan-tuan letak kepada bidang kuasa dari segi pemulihan sebagainya, AADK, pemadam sebagai NGO kan. Dan ini memerlukan satu tindakan yang bersepadu tuan. Sebab tu kita ada dalam banyak program yang kita buat, program bersepadu dengan AADK dan sebagainya lah, untuk memastikan isu ni dapat ditangani daripada peringkat awal. Ialah kesudahan. Kita ada satu lagi program jihad dadah yang kita lancarkan sebelum ini. Itu melibatkan kolaborasi antara Jabatan Narkotik KSJN dengan AADK. Dan ini tuan-tuan, ini purely operasi melibatkan polis saja. InsyaAllah pada masa akan datang dan juga bila melibatkan
program jihad dadah itu akan melibatkan agensi lain. Tapi untuk Tapis Kas ni, purely on polis punya ni, kita akan jalankan operasi berterusan. Kita nak pastikan tuan-tuan, operasi ini konsisten. Kita tak nak kita buat mungkin 3-4 bulan sekali. Sebab tu kita dah tetapkan sebenarnya yang dipersetujui oleh YB Datuk Seri Menteri Dalam Negeri dan juga Tan Sri RJP untuk kita buat setiap bulan. So barulah macam port dadah ni, ada juga port dadah yang mobile port, dia bukannya permanent. Jadi kalau kita buat sebulan kat sini, kita musnahkan, mungkin dah berpindah ke tempat lain pula, kan? Itu yang kita kena pastikan kita buat secara berterusan. Setiap bulan kita akan adakan operasi. Okey tuan-tuan? Soalan berkaitan dengan apa tu? Berkaitan dengan bagaimana dengan tindakan penguasaan janjian narkotik lah, berkaitan dengan penyelundupan dekat border-border negara jiran seperti Thailand apa semua, situasi. Isu berkaitan dengan penyelundupan melibatkan kita punya border ni bukan satu benda yang baru. Untuk makluman, saya rasa rakan media pun sedia maklum, dalam 2-3 hari lepas ada banyak rampasan dibuat oleh Batalion 9 PJA pada 21 hari bulan, dan juga oleh Batalion 18 di Perlis. Yang Batalion 9 ni di Kelantan. Memang ada trend yang meningkat dari segi penyelundupan, dan kita memang ada kolaborasi yang mantap di antara JSJN dengan juga agensi luar, sama ada melibatkan agensi anti dadah ataupun polis di negara-negara bersempadan dengan kita. Memang mantap. Kita akan mantapkan lagi insya-Allah, dan fokus kita kepada sempadan di utara semenanjung kita lah, yang memang menjadi laluan penyelundupan dadah masuk ke Malaysia. Maksudnya terkawal lah sekarang ni, apa dari segi kerjasama dengan penguasaan lain? Kerjasama tidak ada masalah, memang mantap. Cuma isu ni saya yakin akan berterusan. Dia tidak akan habis, bukannya dengan kerjasama tu akan berhenti, tak ada. Penduduk dadah ni akan mencari berbagai kelemahan beruang lah untuk bagi membolehkan mereka menyudup masuk dadah-dadah yang diperoleh daripada negara jiran kita lah. Datuk, adakah contoh pusat-pusat hiburan, tokan dengan penagih banyak dekat di pusat-pusat hiburan? Ini kita akan ada operasi berasingan. Operasi ini memang operasi ke atas pusat-pusat hiburan ini memang itu dah rutin. Ini akan dijalankan oleh bahagian-bahagian narkotik distrik-distrik di seluruh Malaysia. Itu memang sudah jadi benda yang rutin. Yang ini lain, tapi sekarang ini lain sebab kita fokus kepada tokan-tokan, port-port dadah dan juga suspek-suspek yang kita telah kenal pasti untuk diambil tindakan. Okey tuan-tuan, kalau tak ada soalan, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oh, showtime. Kejut ya, showtime. Okey tuan-tuan. Yang ni yang saya katakan port dadah, tuan-tuan boleh tengok. Ini semua biasa. Ini mobile port tengah. Dia duduk dekat mungkin dekat apa ni, kerja ni. Ni kubur kita sama dah jadi port dadah. Ni dadah yang betul boleh pakai lah. Yang ni yang saya katakan tuan mobile port. Kita tengok dapat kemah ya. Yang ni kalau tuan-tuan terbuang ini, itu yang akan pergi balik kan. Ini banyak ladang-ladang kelapa sawit yang dijadikan port-port dadah. Satu seri. Nanti soft copy kan tuan, media akan bagi kat tuan sama gambar. Alright, thank you. Ruang ada makan.